Okey, di negara kita, seks melibet antara lelaki dan wanita di luar perkahwinan itu bukan satu kesalahan undang-undang. Dia satu kesalahan syariah, tapi bukan undang-undang. Namun begitu, liwat itu adalah satu kesalahan undang-undang jenayah. 20 tahun penjara dan sebatan. Jadi macam mana cara kita nak kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Macam mana cara? So, bagaimana cara dilakukan pada tahun 97, 98, 97 especially, conveniently, driver kepada Wan Azizah mengaku bahawa beliau diliwat di satu villa bernama Villa Trivoli. Conveniently, tiba-tiba dia kata, saya telah diliwat. Tetapi tuan-tuan, dia ada satu buku yang dikeluarkan, kalau tak salah, 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri pada masa itu dikeluarkan dan disebarkan di Perhimpunan Agung UMNO pada tahun 1997. 50 dalil. Dan antara yang membenarkan kononnya cerita dalil itu adalah Umi Hafidah. So di dalam dalil itu dikatakanlah dia main isteri orang, kacau isteri orang, isteri Azmin Ali lah. Kemudian dia kata dia ada kekasih ini, kekasih itu. Kemudian dia ada skandal liwat dengan Sukma. Kemudian pemain tenis dia. Last sekali semua ni Sukma kata, mula-mula dia mengaku, lepas tu dia kata tak ada. Pemain tenis Nala Kurapan, saya tak ingatlah nama dia. Mula-mula dia kata ada sebab polis suruh mengaku, lepas tu dia kata tak ada. Sebab masing-masing kata memang tak ada, tapi polis paksa je. Paksa dia orang suruh mengaku. So akhirnya yang stick adalah siapa tuan-tuan? Yang stick adalah Azizan. Tetapi Azizan macam juga cerita Saiful, mula-mula dia kata bahawa saya dipaksa. Sebab dipaksa dan rela adalah dua seksyen yang berbeza di bawah Kanun Keseksaan. 377B dan juga 377C kalau tidak silap saya. Now, kenapa dia kata dia dipaksa? Sebab teruk sangatlah, sebab dia bukan GAY. Dia bukannya luar tabi'i, tapi dia terpaksa mengaku dia luar tabi'i. So untuk mengelakkan supaya dia tak malu, saya dia katalah dia dipaksa. Tetapi apa orang kata, konspirator ni tak puas hati, dipaksa tak boleh, kena rela juga. So akhirnya dia mengaku rela, dia charge di bawah rela B, tetapi dia tak didakwa kerana dikatakan dia adalah pengadu. Mula-mula kata Villa Trivoli tu ada tarikh sekian. Bila dikontes kata tarikh sekian itu tengah renovation, tukar tarikh. Lepas tu bila dah tukar tarikh, okey, teruskan dengan tarikh itu. Dia tak ingat pun tarikh tu bila, tuan-tuan. So bila dah tukar tarikh, trial, mahkamah mendapati akhirnya di Mahkamah Persekutuan, liwat itu tidak berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati tidak bersalah. Naiknya tuan-tuan, 98 sampai 2004. 6 tahun. Dia ada satu lagi kes, salah guna kuasa. 6 tahun dia kena penjara. Maksimum dia kena penjara. Dan sebaik saja dia dijatuhkan hukuman, section mengenai hukuman tersebut dihapuskan. Dikatakan dia salah guna kuasa. Salah guna kuasa kat sini bukan rasuah. Ini ramai orang tak faham. Dia dipenjara 6 tahun bukan sebab dia rasuah. Bukan sebab dia salah guna kuasa memanipulasi. Tak. Pada masa itu Umi Hafidah dibawa untuk disoal siasat. Kemudian dia kata pada polis. Saya tak tahu polis ni macam mana kan. So sebagai Timbalan Perdana Menteri dia kata pada ketua polis, bukan ketua polis negara, ketua polis KL pada waktu itu dia kata, hati-hati, maksudnya jangan lebih-lebih gertak-gertak saja. Itu perkataan dia. Sebab dia tahu polis ni macam mana. Perkataan gertak-gertak saja itu Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara 6 tahun. Bukan rasuah, bukan salah guna kuasa, bukan curi duit rakyat, tak ada tuan-tuan. Okay? Tak ada. Now, balik masuk kepada tahun 2013, kena lagi. Atas liwat lagi. Tuan-tuan tahu kenapa? Tuan-tuan tengok Man on the Run, tuan-tuan akan nampak. Man on the Run itu adalah kisah Datuk Seri Najib Tun Razak ditangkap berkenaan pendedahan tentang kes 1MDB. Pendedahan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap 1MDB berlaku pada tahun 2011. Beliau dituduh pada tahun 2008, 2011 beliau dedahkan, 2013 terus didapati bersalah. Express kes tersebut. Sedangkan kes liwat kedua yang 2008, Mahkamah Tinggi mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Kenapa? Kata Mahkamah Tinggi, chain of custody.
bukti tersebut didapati ada putus. Ada putus. Kenapa saya cerita putus, tuan-tuan? Dia kata dia dilewat hari Khamis, dia pergi swab hari Sabtu, sampai mendiang Gopal, bukan Ramkapal, ayah dia. Mendiang Kapal Singh tanya, kamu tak pergi semayang ke? Takkan hari Jumaat tak mandi? Dia kata tak pergi semayang hari Jumaat. Sebab dia nak simpan air mani itu. So, bila hari Sabtu dia pergi, kemudian bagi pada polis, polis simpan dalam laci. 72 jam sebelum dihantar ke lab. Tak letak dalam peti ais, tuan-tuan. Dalam laci je. Tak letak dalam peti sejuk. Tak preserve. Tak seal. So, Mahkamah Tinggi mendapati Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersalah. Tapi because of dia bawa kes 1MDB, akhirnya dia didapati bersalah. Kemudian orang sekarang ini, yang geng-geng walaon, geng-geng sekarang ini, pada masa itu PAS adalah antara yang membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. PAS adalah orang yang membela, yang mengatakan tidak bersalah, sehingga kan Hadi Awang ada mengeluarkan satu buku bertajuk Kazaf. Saya cerita tentang Kazaf ni. Kazaf ni adalah, tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Haji Hadi Awang, Tok Guru PAS Haji Hadi Awang mengeluarkan satu buku bertajuk Kazaf. Saya try beli buku tu, dah habis. Di dalam buku itu menyebut bahawa sekiranya kita menuduh seseorang yang suci itu sama ada berzina atau liwat. Saya ulang balik. Kalau kita sebagai orang Islam menuduh seseorang itu yang suci itu sama ada zina atau liwat, termasuk perkataan liwat ke pelantar ke sewaktu dengannya, seolah-olah kita mengindikasikan bahawa dia telah melakukan zina dan liwat tersebut tanpa membawa saksi yang sah, maka kita telah melakukan kazaf, hukumnya kita fasik. Kalau kita seorang ayah, kita tidak boleh menjadi wali kepada anak perempuan kita kerana kita adalah wali fasik. Oh, ada yang kata berdasarkan medical, air mani itu boleh kering, boleh dicek secara fakta. Saya cerita, tuan-tuan, saya nak tanya, air mani kau berapa lama boleh tahan? Berapa lama kering dia tu boleh tahan? Khamis Jumaat Sabtu 3 hari tau. Air mani kau boleh tahan berapa lama? 3 hari dalam keadaan cair, tak bercampur dengan najis. Air mani tau. Letak atas perut dah. Tengok berapa hari dia boleh tahan. Baik, kita lelaki, baik. Kita lelaki, jangan nak menipu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu expert dibawa daripada luar negara. Dia isu satu air mani, satu DNA. DNA itu, menurut expert tersebut, selepas 72 jam, dia deteriorate. Bermakna dia degrade. Dia tak boleh, sukar nak menentukan DNA. Air mani satu hal. DNA satu hal. Tuan-tuan tak ingat berapa hari tadi? Hari Khamis kan? Hari Jumaat, hari Sabtu. Itu hari dia kena swab. Lepas itu, cotton itu diletak di dalam satu bekas. Diletak di dalam drawer polis. Lepas hari Ahad itu, hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin baru dihantar untuk cek. Bermakna dia ada 5 hari. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Baru dihantar untuk cek. 72 jam lepas kena swab. 5 hari Ui, power air mani dia ni. Power DNA dia ni. Lepas 5 hari masih ada, boleh detect lagi. Dan menurut pakar DNA tersebut yang dibawa dalam di dalam perbicaraan itu mengatakan adalah agak hampir mustahil untuk kita nak detect DNA untuk tempoh masa yang terlalu lama tersebut. Dua benda besar. Satu, pembuktian, evidence. Bukti itu sendiri boleh dibuang begitu saja. Yang kedua, kazaf. Fasik Pasik. Hashtag pasik, tuan-tuan. Tolong tulis. Pasik. Tolong tulis pasik.